Assalamualaikum dan selamat sejahtera, berjumpa lagi. Pada hari ini, cikgu masih membincangkan unit 6 di bawah tajuk haba, dan pada kali ini cikgu akan menerangkan tentang pengembangan dan pengecutan bahan. Bahan akan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Cuba lihat gambar rajah pada situasi 1. Tentu kamu pernah mengalaminya, di mana apabila kita mengisi air panas di dalam satu botol dan kita tutup dengan serta-merta, apa yang berlaku? Tiba-tiba penutup botol ini akan terbuka dengan sendirinya. Apakah yang menyebabkan penutup botol ini terbuka? Sebenarnya, udara yang terdapat di dalam botol minuman ini, ia mengembang apabila menerima haba daripada air panas. Keadaan ini menyebabkan penutup botol akan terbuka dengan sendiri. Cuba lihat pula gambar rajah pada situasi 2. Seorang budak cuba memisahkan 2 biji gelas yang sedang bertindal. Situasi ini juga mungkin kamu pernah mengalaminya. Jadi, bagaimana ia hendak memisahkan kedua biji gelas ini? Ialah dengan cara memasukkan ais ke dalam gelas yang pertama. Dan gelas tersebut berjaya ditanggalkan. Sebenarnya, apabila ketulan ais diletakkan ke dalam gelas kaca, gelas akan mengecut kerana kehilangan haba. Oleh itu, gelas yang bertindan tadi dapat dipisahkan. Okey, sekarang cikgu akan menunjukkan 3 uji kaji untuk membuktikan berlaku pengembangan dan pengecutan terhadap sesuatu bahan apabila menerima ataupun kehilangan haba. Antara bahan dan peralatan yang cikgu akan gunakan di sini ialah air panas yang mendidih, air sejuk bercampur ais, kemudian ada air berwarna, kelalangkon dan batang kaca yang mempunyai salur pada bahagian tengahnya, botol kaca dan belon, penunu Bunsen serta berbola besi dan gegelung. Mari kita lihat uji kajinya. Mari kita mulakan uji kaji yang pertama. Perhatikan, bola besi dapat masuk ke dalam gegelung ketika bola besi ini dalam keadaan yang sejuk. Kemudian, bola besi ini akan dipanaskan untuk beberapa ketika. Apa yang dapat kita perhatikan di sini ialah selepas dipanaskan, bola besi tidak dapat masuk ke dalam gegelung. Kemudian bola besi ini dimasukkan ke dalam air yang berisi ais. Apa yang berlaku? Bola besi ini dapat masuk semula ke dalam gegelung. Mari kita lihat apakah pemerhatian dan inferen berdasarkan uji kaji yang telah dijalankan.
Pada langkah pertama, pemerhatian yang dapat dibuat ialah bola besi boleh masuk ke dalam gegelung ketika bola besi dalam keadaan yang sejuk. Inferennya ialah kerana bola besi mengecut. Pada langkah yang kedua, pemerhatian yang dapat dibuat ialah bola besi tidak boleh masuk ke dalam gegelung. Inferennya adalah kerana bola besi mengembang. Pada langkah yang ketiga, pemerhatian yang dapat dibuat ialah bola besi boleh masuk semula ke dalam gegelung. Inferen berdasarkan langkah 3 ialah kerana bola besi telah mengecut. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan uji kaji ini ialah pepejal akan mengembang apabila mendapat haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Seterusnya, kita akan membuat uji kaji yang kedua. Tujuan uji kaji ini dijalankan adalah bagi memerhatikan kesan haba ke atas cecair. Di sini cikgu menggunakan air berwarna yang dimasukkan ke dalam kelalangkun. Kelalangkun ini ditutup rapat menggunakan penutup getah dan diletakkan sebatang kaca yang mempunyai salur pada bahagian tengah. Kelalangkun ini direndam di dalam air panas yang mendidih. Perhatikan pada batang kaca tersebut, air berwarna akan naik ke atas sehingga terkeluar daripada batang kaca yang mempunyai salur tadi. Kemudian, kelalangkun ini dimasukkan ke dalam air sejuk yang bercampur ais. Perhatikan betul-betul cecair berwarna yang terdapat pada bahagian tengah batang kaca tersebut. Kelihatan air berwarna turun ke bawah. Kita lihat apakah pemerhatian dan inferen yang dapat dibuat berdasarkan uji kaji yang dijalankan. Pada langkah pertama, pemerhatian yang dapat dibuat ialah apabila kelalangkun ini dimasukkan ke dalam air panas, air berwarna akan naik ke atas. Inferen daripada langkah yang pertama ialah kerana cecair telah mengembang. Pada langkah yang kedua, apabila kelalangkun ini dimasukkan ke dalam air sejuk, pemerhatian yang dapat dibuat ialah air berwarna akan turun ke bawah. Inferen daripada langkah 2 ialah kerana cecair telah mengecut. Kesimpulan daripada uji kaji yang telah dijalankan, cecair akan mengembang apabila mendapat haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Dan seterusnya, uji kaji yang terakhir ialah dengan menggunakan botol kosong dan juga sebiji belon. Tujuan uji kaji ini dijalankan adalah bagi memerhatikan kesan haba ke atas udara. Botol kosong dan belon ini dimasukkan ke dalam air panas yang mendidih. Kita akan perhatikan dalam beberapa ketika.
Selepas beberapa ketika, kita akan perhatikan belon akan mengembang. Kemudian, botol ini akan diletakkan ke dalam air sejuk. Perhatikan apakah yang akan berlaku terhadap belon. Kelihatan belon akan mengempis. Berdasarkan uji kaji yang telah dijalankan, pemerhatian yang dapat dibuat ialah pada langkah pertama, ketika botol dimasukkan ke dalam air panas, belon akan mengembang. Inferen bagi langkah yang pertama di mana belon ini mengembang ialah kerana udara di dalam belon telah mengembang. Pada langkah yang kedua, apabila botol dimasukkan ke dalam air sejuk, pemerhatian yang dapat dibuat ialah belon akan mengempis. Inferen pada pemerhatian langkah yang kedua ialah kerana udara di dalam belon mengecut. Kesimpulan daripada uji kaji ini, udara akan mengembang apabila mendapat haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Setelah menjalankan ketiga-tiga uji kaji tadi, maka kesimpulan yang dapat dibuat secara keseluruhannya, bahan sama ada pepejal, cecair ataupun udara akan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Itu saja penerangan daripada cikgu. Diharapkan kamu telah faham dan kita akan berjumpa lagi pada tajuk yang lain pula. Sekian. Assalamualaikum.